Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, yakni Nabi Muhammad SAW, sekiranya kamu kasih akan Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut akan aku. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang ada kasihan belas dan rahmat dalam hati mereka, mereka akan dirahmati oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihan belas dan rahmatlah kepada orang-orang yang berada di muka bumi ini, nescaya kamu akan dirahmati, dikasihan belas oleh yang berada di langit. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham di dalam urusan agama, berserta dengan akhlak yang mulia, sesuai juga dengan sabda junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Secara khusus yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Moderator Ustaz Wan Mujahid, seterusnya kepada yang saya hormati YB Datuk Dr. Anwar Adun, yang mana saya dimaklumkan dengan inisiatif beliau, program kita pada pagi ini menjadi besar. Asalnya penganjur membayangkan program pagi ini hanya sekitar untuk 20-30 orang, terdiri daripada imam dan da'i. Tapi saya difahamkan YB Datuk telah mencadangkan, why not kita luaskan kepada lebih ramai. Jadi tajuk saya tidak ubah, peranan imam dan da'i. Tapi kalau ada yang hadir pada pagi ini dia bukan imam, yang bukan juga da'i, tak masalah. Kerana memang ditujukan supaya kita umat Nabi Muhammad SAW sama-sama menyumbang kepada menyuburkan sunnah baginda dan mengekang bid'ah yang merosakkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak dilupakan kepada rakan saya Al-Fadhil Ustaz Dr. Said Abdul Aziz Al-Idrus, yang asalnya program saya di Sarawak ini orang Miri yang kontak dahulu. Saya cek balik, rupanya tiket kapal terbang saya ke Miri itu saya beli 22 Ogos 2022. Setahun yang lalu. Tapi Ustaz Dr. Said Abdul Aziz hubungi saya untuk buat program di Sibu juga, jadi kita half-half.
separuh di Miri, dan di ada hub dekat Sibu. Moga-moga Allah jadikan program-program yang diatur itu sebab manfaat kepada umat, insya-Allah. Baik, saya pergi kepada tajuk iaitu menyuburkan sunnah dan mengekang bid'ah. Tentulah yang pertama kita kena faham dahulu sebelum kita berjaya menyuburkan sunnah, sebelum kita berjaya mengekang bid'ah. Pertama kuncinya kita faham apa itu sunnah yang nak disuburkan dan apa itu bid'ah yang kita ingin kekang. Sebagaimana hadis yang saya telah baca awal tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu kuncinya. Hendaklah orang itu faham dalam urusan agama terlebih dahulu. Baik, apa dia sunnah? As-sunnah dari segi bahasa adalah at-tariqah, yakni jalan. Bila kata jalan, boleh jadi jalan yang baik, boleh jadi juga jalan yang buruk. Makna sunnah dari segi bahasa kedua-duanya boleh. Sunnah ada yang baik, sunnah ada yang buruk. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW baginda bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah, yakni jalan yang baik. Dalam hadis yang sama baginda juga bersabda, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang buruk, yakni jalan yang buruk. Tetapi dari segi istilah berbeza. Dari segi istilah sunnah ini hanya yang baik saja kita sebut sunnah. That's why kita kata kita nak hidupkan sunnah, kita nak suburkan sunnah, takkan yang buruk. Jadi sunnah dari segi istilah adalah at-tariqatul mardiyatul maslukatu fid din. Jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama. Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man huwa a'lamun fid din, dan orang-orang yang menjadi tokoh dalam agama kas sahabati radhiyallahu anhum, seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi kadang-kadang orang keliru kata dia, kamu ni nak ikut sunnah Nabi ke sunnah Sayyidina Umar? Dia tidak perasankah mengikut sunnah Sayyidina Umar itu telah termasuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi yang berpesan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Hendaklah kamu ikut sunnah saya dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Jadi ada orang nak beza-bezakan, alah ini setakat sunnah Sayyidina Umar saja. Sunnah Sayyidina Umar itulah sunnah Nabi. Lebih khusus Nabi SAW berpesan, iqtadu bil lazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Hendaklah kamu ikut dua orang selepas daripada saya, ikut kepada Abu Bakar dan ikut kepada Umar radhiyallahu anhuma. Jadi automatik daripada situ kita telah faham, jauhi fahaman Syiah. Kerana fahaman Syiah, fahaman yang membenci kepada majoriti para sahabat. Mereka hanya mengangkat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tidak salah, tapi yang salah adalah membenci kepada para sahabat yang lain. Dan kita tahu bahawa ajaran itu tidak ikut sunnah Nabi, kerana Nabi SAW yang menuntut kita ikut kepada para sahabat. Sunnah yang kita perlu ikut pertama, yang paling penting, first and foremost adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah sunnah murid-murid baginda. Kerana mereka inilah yang mengaji, yang mengambil ilmu daripada Nabi SAW, maka kita ikut kepada jalan mereka. Dan yang ketiga, kita kena ikut kepada sunnah para ulama. Kerana walaupun ulama bukan Nabi, ulama juga tidak semestinya daripada kalangan sahabat, tetapi al-ulama'u warasatul anbiya. Hati-hati di zaman kita sudah ada orang yang mempelekehkan ulama. Kata dia, tak payah kita ikut ulama kerana ulama tidak maksum, kata dia. Yang maksum hanya Nabi. Betul ulama tidak maksum. Betul yang maksum hanya Nabi. Tetapi kita ikut ulama bukan kerana mereka maksum. Kita ikut ulama kerana mereka pakar dalam bidang agama. Seperti kita ikut doktor kan, dalam bidang perubatan, selalu kita ikut pada doktor. Tuan puan kalau kurang sihat pergi jumpa doktor. Doktor kata, Tuan Haji tidak perlu risau, penyakit tidak serius. Saya bagi 3 jenis obat. Yang pertama, Tuan Haji ambil 2 biji sebelum makan. Baik doktor. Yang kedua, Tuan Haji ambil 3 biji lepas makan. Baik doktor. Yang ketiga ni Tuan Haji ambil 4 biji sambil-sambil makan. Baik doktor, sami'na wa ata'na. Tak komplain. Kenapa kita begitu taat kepada doktor? Bukannya doktor maksum. Ya, tapi beliau pakar dalam bidang perubatan. Sama juga, para sahabat tidak maksum. Adakah kita tidak ikut para sahabat?
Jawabnya kita ikut bukan kerana para sahabat maksum, tapi kerana mereka adalah murid kepada Nabi SAW. Ulama adalah pewaris, yakni ilmu para Nabi SAW. Jadi ini 3 sunnah yang kita kena ikut, jangan dibeza-bezakan. Mungkin antara tuan-puan pernah dengar, kamu ni nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Kita kata ulama telah jelaskan bahawa bid'ah itu terbahagi kepada 2. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang terkeji. Tak. Nabi kata bid'ah semua sesat. Kamu nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Tidak timbul isu ikut Nabi atau ikut ulama. Pasti orang Islam ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalan ikut Nabi mengikut kefahaman ulama atau ikut Nabi ikut kefahaman sendiri. Itu persoalan yang mereka tidak highlight. Mereka ingat seolah-olah kita kena pilih antara Nabi dengan ulama. Nabi yang mengisyaratkan supaya kita itu ikut kepada ulama. Baik. Kita highlight yang pertama dahulu, yang paling penting sekali, iaitu kita perlu memahami sunnah Nabi SAW supaya kita dapat suburkan sunnah baginda secara ringkas, secara mudah faham. Bila kata sunnah Nabi, itulah jalan Nabi, itulah cara Nabi, itulah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara sangat basic, secara sangat ringkas. Tapi kalau secara terperinci, one by one, sunnah Nabi boleh dibagikan kepada 3, iaitu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, perbuatan Nabi adalah sunnah. Namanya sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Apa yang dituturkan oleh Nabi SAW itu juga adalah sunnah. Dalam bahasa Arab dipanggil sunnah qauliyah, sunnah percakapan. Dan ada yang dilakukan oleh orang lain, bukan Nabi buat, atau dituturkan oleh orang lain, bukan Nabi yang cakap, tetapi naik status menjadi sunnah bila perbuatan atau percakapan itu diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang buat satu benda, Nabi puji, Nabi kata bagus, Nabi kata ada pahala, atau paling tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, bagi dia tidak larang. Itu adalah sunnah takririyah, sunnah pengiktirafan. Saya permudahkan, sunnah kalau secara terperinci boleh dibagi pada 3: perbuatan Nabi, perkataan Nabi, pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara pandang yang makro, yang luas, maka sunnah itu adalah meliputi semua sumber-sumber hukum syarak. Yang ni kadang-kadang ada kawan-kawan kita terlepas pandang. Dia tak perasan bahawa ikut Quran sebenarnya ikut sunnah. Patuh kepada ijma' kesepakatan ulama juga ikut sunnah. Ikut kepada hukum yang diistimbat melalui jalan qiyas juga ikut sunnah. Dia hanya terbayang sunnah itu hanya yang Nabi buat, tidak. Sunnah secara mafhum yang luas, Quran ikut sunnah, ikut hadis ikut sunnah, patuh pada ijma' ikut sunnah, menggunakan qiyas dalam memahami hukum juga ikut sunnah. Jadi sunnah itu sebenarnya sangat luas berbanding hanya kalau katakan sunnah hanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takrif bid'ah pula. Tadi kita nak suburkan sunnah, kita dah dapat bayangan. Oh, ini dia sunnah yang kita maksudkan. Sekarang kita nak mengekang bid'ah. Kita tidak mahu bid'ah itu subur dalam masyarakat kita. Bid'ah dari segi bahasa, setiap perbuatan yang dilakukan dahulu tidak ada dilakukan, tak ada contoh sebelumnya. Kullu amalin umila ala ghairi mithalin sabaq fahuwa bid'atun. Setiap perbuatan yang dilakukan tidak ada contoh sebelumnya, maka itu dinamakan bid'ah. Dari segi bahasa, the literal definition of bid'ah. Hampir sama. Al-Gharib Al-Sufhani, pakar bahasa dan tafsir, mengatakan ibda' itu atau bid'ah itu memulakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Benda barulah, senang cerita. Tak ada lagi sebelum itu. Katalah di Sarawak ini ada orang jalankan projek kereta terbang. Kalau kapal terbang tidak bid'ah kerana sudah ada. Kereta terbang belum lagi. Mereka reka-reka akhirnya ini bukan yang terbang kerana bawa laju, itu sudah ada. Terbabas sana terbabas sini kan kereta terbang juga. Tak, ini betul-betul boleh terbang. Bila jam dia tekan butang keluar sayap, dia boleh terbang dengan elok. Pertama kali kereta itu dicipta, digunakan dari segi bahasa namanya bid'ah. Apa saja yang baru?
urusan dunia, urusan agama, perkara baik, perkara buruk, asalkan baru, namanya bid'ah. Yang kita nak fokus, yang kita nak bincang, nak mengekang itu adalah bid'ah dari segi syarak, dari segi hukum agama. Maka para ulama ada dua pendekatan. Satu pendekatan yang umum, yang very wide, luas. Satu lagi pendekatan yang khusus, ya, yang rather spesifik. Bid'ah itu ditakrifkan secara sempit. Baik. Sebelum saya terangkan apa makna dua pendekatan yang berbeza ni, saya cuba beri contoh apa makna umum, apa makna khusus, ya. Kalau di Semenanjung, orang Semenanjung tu dia antara buah-buahan yang mereka suka, sanggup bayar harga tinggi adalah durian. Di Sarawak sama ya Ustaz? Suka makan durian? Suka ya? Baik. Jadi durian apa yang top di sini? Ya? Bukan musang king atau kucing king, sama musang king juga. Baik. Jadi saya nak bagi contoh durian, ya. Bayangkan ada dua orang toke, ya, mereka dua-dua ni ada ladang durian. Toke A dan toke B. Toke A ni pendekatan dia umum. Dia bagi satu bakul yang besar kepada staf pekerja dia. Dia kata kamu pergi ke ladang, jumpa durian yang sudah gugur, kamu letak dalam bakul ini. Jadi apa durian pun pekerja masuk dalam bakul. Musang king ke, durian kampung ke, D24 ke, apa saja, namanya durian masuk dalam bakul. Sementara toke ladang B, pendekatan dia spesifik. Dia tahu musang king lain harga, permintaan lain macam, boleh buat untung banyak. Jadi awal-awal dia bagi dua bakul kepada pekerja dia, kata dia kamu pergi ke ladang, bakul yang warna ini kamu letak musang king, bakul yang satu lagi kamu letak durian-durian lain. Baik. Dari segi permulaan berbeza tak? Berbeza. Yang pertama tu satu bakul semua durian campur sekali. Ya, yang kedua ni musang king lain bakul, durian lain bakul. Tapi perakhirannya sama. Toke ladang A pun dia tidak akan jual musang king sama harga dengan durian kampung. Nanti dia akan asing-asingkan juga ini apa, baru dia jual. Itu yang berlaku dalam pembahagian bid'ah. Ada ulama yang asal benda tu baru, tak berlaku di zaman Nabi SAW, kata dia kita namakan itu sebagai bid'ah. Kenapa bid'ah? Zaman Nabi tak ada. Belum berlaku. Ya, bercakap pakai mikrofon, ya bid'ah. Letak kapet dalam masjid, ya bid'ah. Buat sambatan maulid, ya bid'ah. Apa sajalah yang tidak berlaku zaman Nabi SAW, kamu namakan dia bid'ah. Ulama pendekatan yang kedua, tidak. Dari awal dia telah kaji. Ya betul ini perkara baru. Tapi ada tidak dalil yang menyokong perkara baru ini? Oh ada dalil. Maka tidak perlu namakan bid'ah. Ya dari segi bahasa bid'ah lah kata dia. Tapi dari segi syarak kita tak perlu namakan bid'ah. Kenapa? Perkara baru ini ada dalil yang menyokong. Tapi setelah dikaji, didapati perkara baru itu tidak ada dalil yang menyokong, barulah dia katakan ini bid'ah. Dan maksud dia tak boleh buat. Sebab tak ada dalil. Maka sebenarnya dari segi kesimpulan, kedua-dua kumpulan ulama ini sama pendirian bahawa tidak semua perkara baru haram dilakukan. Ya, tidak semua. Ulama pendekatan yang pertama, antaranya Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, kata dia bid'ah fi'lu ma lam yuhad fi asli Rasulillah. Buat perkara yang zaman Nabi tidak ada. Maka di sisi mereka, kalaulah yang kedua lain ya, yang kedua bid'ah hanya perkara yang tidak ada dalil saja. Dahlah baru tidak ada dalil. Baik. Kalau perkara baru itu tidak bertentangan dengan syarak. Di sisi ulama pendekatan yang pertama dinamakan bid'ah hasanah. Kan awal-awal dah masuk bakul bid'ah dulu. Pasal zaman Nabi tidak ada. Habis kenapa jadi hasanah? Kerana selari dengan syarak. Tahu ke makna hasanah? Kalau ada wanita yang nama hasanah, hasanah tu maknanya baik. Guru saya Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah, dia selalu tertarik dengan satu cerita. Barangkali cerita betul atau cerita tak betul, tak pastilah. Satu orang lelaki ada dua isteri. Jadi bila dia ada dua isteri, bila sembahyang tu ada satu isteri tu lepas sembahyang nampak mukanya masam, dan satu lagi nampak muka gembira. Yang nampak gembira tu namanya Hamidah. Kenapa dia gembira? Masa salat subuh tadi 2 rakaat, dia dengar suami dia sebut Sami Allahu liman hamidah sekali. Masuk rakaat yang kedua masih lagi Hamidah juga.
Padahal Hasanah pun sembahyang juga sama-sama di belakang. Jadi suami ni bila dia bagi salam, oh dia perasan yang Hamidah ceria, yang Hasanah tu nampak masam. Kerana yang disebut nama hanya Hamidah seorang. Akhirnya masa doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oh jadi gembira balik yang nama Hasanah. Mungkin cerita dongeng saja. Cuma nak terangkan Hasanah itu maknanya baik. Kenapa baik? Kerana tidak bercanggah dengan syarak. Untuk ulama pendekatan yang kedua, sekiranya perkara baharu itu tidak bertentangan dengan syarak, maka daripada awal tidak dinamakan bid'ah. Kerana mereka telah sempitkan bid'ah ini hanya untuk perkara baharu yang bercanggah dengan syarak. Maka kalau perkara baharu itu tidak selari dengan syarak, di sisi ulama pendekatan yang pertama, dia namakan bid'ah sayyi'ah. Ya, sebab nak bezakan dengan yang hasanah tadi ya. Sayyi'ah tu jangan bagi nama pada orang ya. Sebab maknanya tidak elok. Sayyi'ah maknanya buruk. Dari segi bahasa Arab lah ya. Kalau bahasa Sarawak ya saya tak tahu kalau ada makna apa. Yang ulama pendekatan yang kedua, memadai dia panggil bid'ah saja. Kenapa? Kan dia dah kata bid'ah tu yang tak ada dalil. Jadi understood. Kalau bid'ah tu maknanya yang tak elok saja. Ini dipanggil khilaf lafzi. Beza hanya pada menetapkan istilah saja, jadi tidak perlu berbalah lah ya. Yang penting dua-dua kumpulan ulama ini setuju perkara baru mesti diukur dengan syariat. Kalau bercanggah tidak dibenarkan perkara baru itu. Kalau selari dibenarkan. Baik. Jenis bid'ah ya. Dari sudut kita tanya ini selari atau tak selari, ada dua. Satu yang mahmudah, yang terpuji, yakni perkara baharu ini selari dengan syarak. Saya nak bagi contoh yang dekat dengan kita, iaitu amalan kita ketika PKP, ketika pandemik COVID-19 sedang memuncak, adalah amalan solat berjamaah dengan makmum diarahkan supaya jarak satu sama lain. Ingat lagi tak? Di Sarawak ada tak sembahyang jarak-jarak dulu? Itu kan bid'ah. Itu zaman Nabi tidak berlaku. Tetapi kenapa mufti-mufti satu Malaysia dari Perlis ke Johor, Sabah dan Sarawak tidak ada mufti yang melarang? Tidak ada mufti yang melarang perbuatan bid'ah itu kerana mereka lihat selari dengan syarak. Macam mana selari dengan syarak? Kan Nabi SAW pesan kalau ada ruang penuhkan. Imam cakap jaga penjarakan sosial 1 meter. Kalau di KL dulu pernah sampai 1,5 meter antara makmum. Jawab para mufti yang bersetuju dengan fatwa ini, kata mereka, kerana menjaga nyawa itu selari dengan syarak. Pada masa pandemik, duduk hampir-hampir, itu adalah satu ancaman kepada nyawa. Kerana boleh dijangkiti, maka bid'ah ini selari dengan syarak. Inilah yang diistilahkan oleh sebahagian sebagai mahmudah, terpuji. Atau istilah yang lebih popular, bid'ah yang hasanah, ya baik. Dan ada juga perkara bid'ah yang mazmumah, yang terkeji ya. Ini tidak selari dengan syarak. Ya, saya bagi contoh, tapi bid'ah ini baru dicadangkan. Belum berlaku lagi. Cadangan ini oleh satu orang, dia sudah meninggal dunia pun sekarang. Dia terlibat dengan gerakan anti hadis ya. Dia cakap saya hanya mau pegang Quran saja. Hadis is just human report, dia kata. Jadi bila berlaku rempuhan di Terawong Muassim, mungkin tuan-puan sebagian masih ingat, ramai jemaah haji meninggal dunia pada ketika itu kerana blackout, yang ini masuk daripada hujung sini, yang sana masuk daripada hujung sana, akhirnya ramai yang meninggal dunia. Maka dia bagi idea. Dia kata, jadi tragedi-tragedi macam itu sebab orang Islam pergi haji pada masa yang sama. Jadi sesak manusia ramai. Why not we spread over the year? Kita benarkan orang haji bila-bila masa saja. Nak pergi Rabiul Awal, boleh. Nak pergi Muharram, boleh. Ini tidak dilaksanakan. Tapi kalau dilaksanakan, itu bid'ah yang mazmumah, terkeji. Sayyi'ah, kerana itu bercanggah dengan syarak. Dalam syarak, haji sejenis ibadah yang ditetapkan waktu dia. Yang ditetapkan bahkan tempat dia. Sekarang kan agak susah ya, visa susah nak dapat. Jadi demi untuk kita menjaga jemaah dapat pergi haji dengan mudah, kos pun boleh dijimatkan dan aliran tunai juga tidak keluar negara, maka dicadangkan kita haji tahun depan di Kuching.
Bolehkah? Tak boleh. Itu adalah bid'ah yang sayyi'ah, ya, tidak selari dengan syarak. Baik. Jadi ini disokong oleh ulama semenjak zaman salaf, seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala membahagikan bid'ah kepada dua. Kalau menyalahi Quran, sunnah, asar atau ijma', ini bid'ah yang sesat. Sementara kalau tidak melanggar satu pun daripada yang tadi, tidak melanggar Quran, tidak melanggar sunnah dan sebagainya, maka ini tidak tercela. Ya, ini semenjak zaman salaf. Jadi kita mohon, ya, kawan-kawan kita yang mengaku ikut salaf, betul-betul lah ikut salaf. Jangan kamu mengaku ikut salaf, tapi bila salaf berfatwa, kamu menolak. Dan fatwa Imam Syafi'i yang ini tidak dibangkang oleh ulama-ulama yang lain. Sekalian ramai ulama setuju bahawa kalau perkara baru mesti diukur dengan syarak. Kena pastikan selari dengan syarak baru boleh buat. Ya. Ada orang tak setuju. Kata dia bid'ah yang boleh ni hanya urusan dunia saja. Kalau urusan agama tak boleh. Tak betul. Islam bukan sekular. Islam itu urusan ibadah pun diatur, urusan dunia juga diatur. Saya ingin tanya pada tuan-puan, ya, kalau sembahyang itu urusan apa? Urusan ibadah atau urusan dunia? Ibadah kan? Nanti kita akan lihat Nabi SAW sendiri membenarkan perkara baharu dalam urusan solat dengan syarat tidak melanggar syarak. Itu sunnah Nabi. Perkara baru pastikan tidak melanggar syarak. Walaupun urusan agama boleh. Sahabat Nabi juga buat urusan baru dalam perkara baru dalam urusan ibadah asalkan tidak melanggar syarak. Tapi kalau urusan dunia melanggar syarak tidak boleh. Kalau ada orang buat surgery, ya, buat pembedahan. Surgery ni ibadah atau urusan dunia saja? Urusan dunia kan? Pembedahan tukar jantina itu ada tak zaman Nabi? Pembedahan tukar jantina kan tak ada. Berarti pembedahan tukar jantina itu perkara baru. Tapi ia perkara baru dalam urusan dunia. Bolehkah? Tak boleh, haram. Jadi isunya bukan dunia atau agama. Isunya pembedahan tukar jantina itu melanggar syarak. Jadi hati-hati, ya. Kita kena faham, tanamkan betul-betul, ya, kalau bid'ah itu yang sayyi'ah dalalah kita wajib kekang, tapi kalau yang mahmudah, yang hasanah itu kita sokong, ya. Mengiktiraf bid'ah hasanah adalah sunnah Nabi, sunnah khulafa ar-rasyidin, sunnah para sahabat dan sunnah salafus soleh. Jangan kita buat lain daripada sunnah Nabi. Baik. Adapun jenis ibadah ini saya skip, ini aja dia punya bukti daripada kitab. Jenis bid'ah daripada sudut hukum syarak ada 5. Ini bukan khilaf, ya. Ada orang kata susahlah ustaz. Kalau kita pakai bid'ah semua sesat kan senang. Kalau kita tak terima bid'ah semua sesat, ada yang bagi bid'ah kepada 2. Kita sudah khilaf, ada yang bagi kepada 5. Ini bukan khilaf. Ini hanya sekadar bertanya soalan yang berbeza. Contoh, saya tanya kepada penganjur, boleh tak bagi kepada saya data yang datang pada program kita pada pagi ini, yang lelaki berapa orang, yang wanita berapa orang. Akhirnya saya dapat 2 senarai. Kerana saya nak tahu jantina. Jantina umumnya 2, lelaki atau wanita. Tapi kalau saya tanya, saya nak tahulah yang datang pada hari ini dari segi jenjang umurnya tu katakan 20-an berapa orang, 30-an berapa orang, 40-an berapa orang. Jadi tiba-tiba saya dapat 5 grup. Oh, ini yang 20-an sekian nama, yang 30-an sekian nama. Saya cakap, kenapa orang lain-lain pula? Saya kan minta orang yang sama. Ya, orang sama ustaz. Orang yang sama, tapi tadi ustaz tanya jantina, ya 2 grup saja, lelaki, wanita. Kemudian ustaz tanya umur, orang yang sama, tapi umur sudah ada 5 grup. Ini juga begitu. Imam Syafi'i tanya, bid'ah selari atau bercanggah dengan sunnah? 1 selari, 1 bercanggah. 2. Sementara Imam Izzuddin bin Abdul Salam, dia tanya apa hukum bid'ah? Maka hukum syarak yang menyangkut perbuatan orang mukallaf, orang akil baligh ada 5. Kalau dia kena buat, kalau tak buat berdosa namanya wajib. Kalau dia galakkan buat, tapi kalau tak buat pun tak berdosa, itu namanya mustahab ataupun sunat. Kalau dia beri pilihan, kau nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak ada masalah, itu namanya mubah ataupun harus. Kalau dia kata jangan buat, tapi kalau buat juga tak berdosa, namanya makruh. Kalau dikatakan jangan buat, kalau buat berdosa, itu namanya haram. Ya, ini 5 hukum syarak
menyangkut perbuatan orang-orang mukallaf. Ya. Jadi contoh bid'ah yang wajib iaitu belajar nahwu bahasa Arab dengan tujuan untuk faham Al-Quran dan Sunnah. Untuk kita-kita yang tidak bertugas menggali hukum daripada Quran dan Sunnah, tak apa, tak payah belajar nahwu bahasa Arab pun tak ada masalah. Tetapi untuk orang yang nak menggali hukum daripada Quran dan Sunnah, wajib dia belajar nahwu bahasa Arab. Walaupun belajar nahwu bahasa Arab tak berlaku zaman Nabi. Kenapa wajib? Asalnya tak wajib. Yang wajib apa? Beramal dengan Quran dan Sunnah, itu wajib. Boleh beramal tak kalau tidak faham? Mesti kena faham dulu. Maka faham dan Quran dan Sunnah tu wajib. Boleh faham Quran dan Sunnah tak kalau tak faham nahwu? Tak boleh. Al-kalam biduni nahwi la yufham. Percakapan kalau tidak dengan nahwu tidak boleh difahami. Maka untuk mereka wajib mereka mahirkan diri mereka dengan ilmu nahwu bahasa Arab walaupun itu bid'ah. Contoh bid'ah yang wajib. Contoh bid'ah yang sunat, buat sekolah, buat tempat pengajian. Kenapa? Yang wajib menuntut ilmu. Buat sekolah tak wajib. Ada orang alim semata-mata pergi masjid. Dulu saya di Malay College, ada orang-orang tempatan sebab di Perak mengajar di masjid pun mereka berkitab. Jadi jamaah ni dia kepit kitab ke sana kemari sehingga kan kitab sudah bau ketiak, ya ketiak pun bau kitab. Tapi lama-lama alim, masya-Allah. Bukan pergi sekolah, bukan masuk universiti. Alim kerana belajar di masjid. Maka bina sekolah, bina universiti tidaklah wajib, tapi sunat. Kerana ia membantu kepada yang wajib. Bid'ah yang harus. Bersalam lepas solat. Ini tidak dilakukan oleh salaf, kata Imam Nawawi. Bila orang tanya Imam Nawawi apa hukum bersalam-salaman lepas solat, kata Imam Nawawi ini amalan tidak dilakukan oleh salaf. Sebahagian umat sekarang, kalau salaf tak buat, haram, kata dia. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalaulah bersalam lepas solat ni bagus, nescaya salaf sudah buat. Bukan begitu. Tidak semestinya perkara yang tidak dilakukan oleh generasi awal maka haram. Bahkan nanti kita terangkan, tidak semestinya perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW hukumnya haram. Baik. Lalu Imam Nawawi orang alim, dia tahu nak tetapkan hukum adalah dalil. Imam Nawawi tengok ada tidak dalil Nabi suruh bersalam lepas solat. Tidak ada. Suruh salam ada, tapi lepas solat sila bersalam tidak ada. Kalau ada, mungkin wajib, mungkin sunat. Dalam masa yang sama Imam Nawawi cari dalil, tidak jumpa juga dalil yang melarang salam lepas solat. Lepas kamu menunaikan solat, jangan bersalam-salaman. Tak ada. Kalau ada, mungkin haram, mungkin makruh. Jadi, bila tidak ada dalil menyuruh, ternafilah wajib dan sunat. Bila tidak ada dalil melarang, ternafilah haram dan makruh. Maka tersisa satu lagi hukum namanya harus. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bersalam-salam lepas solat adalah bid'ah yang harus hukumnya. Boleh buat. Itu kalau dah jumpa sebelum solat. Saya dengan Ustaz Wan Mujahid dah sembang-sembang dekat surau. Tapi oleh kerana sudah biasa, lepas solat, salam lagi. Itu harus. Tapi kalau memang saya masuk ke surau, tidak jumpa orang, lepas solat baru jumpa, itu sunat kata Imam Nawawi. Kerana memang sunat bersalam ketika baru berjumpa. Baik, jadi cermat. Ya, ulama dahulu nak keluar hukum bukan asal tak ada, haram, bid'ah, sesat, orang dulu tak buat, bukan. Tapi terbina atas dalil. Baik. Belum habis lagi ya. Baru contoh wajib, sunat, harus. Antara contoh bid'ah yang harus adalah meluaskan urusan makan dan minum. Itu tak berlaku zaman Nabi. Zaman Nabi makan simple. Ada makan kat rumah makan, ada tak ada makan, tak makan hari itu. Bahkan Nabi SAW pernah ikat perut baginda dengan batu untuk menahan rasa lapar, iaitu sunnah. Tapi kita kan, beza kita dengan Nabi apa? Dalam bab makan. Dia hanya susunan ayat saja. Berarti tengok ya. Beza cara makan kita dengan cara makan Nabi hanya pada susunan ayat. Nabi SAW baginda makan sikit-sikit. Kita sikit-sikit makan. Pagi tadi dah makan, masa rehat nanti makan, tengah hari lagi makan. Itu Nabi tak buat. Adakah haram? Harus. Kerana tidak ada dalil yang melarang orang itu banyak makan. Asalkan jangan sampai mudarat, jangan sampai membazir. Ya. Tapi ia bid'ah yang harus. Ukiran di masjid makruh kerana ia tidak ada kena-mengena dengan tujuan masjid. Kalau nak kira bid'ah, kapet juga bid'ah. Aircon juga bid'ah. Tapi dia membantu keselesaan orang yang beribadah. Ibadah itu tujuan masjid.
ukiran apa fungsinya. Bahkan boleh jadi melalaikan orang ketika solat kerana asyik memandang kepada ukiran. Tapi tidaklah sampai menjadi haram ya. Tapi ada setengah ulama yang contemporary, saya dengar daripada Syekh Dr. Ali Jum'ah hafizahullah, beliau berpandangan pada zaman sekarang tidak lagi makruh kerana untuk menzahirkan keindahan tempat ibadah di dalam Islam. Itu pandangan beliau mengambil kira perubahan suasana semasa. Kalau zaman dulu orang tidak pandang sangat, yang penting beribadah dalam masjid. Kemudian ada bid'ah yang haram, secara ringkas semua bid'ah dalam akidah haram. Tak ada bid'ah hasanah dalam akidah. Akidah mesti sama macam akidah Nabi. Bid'ah makna benda baru kan? Berarti kalau bid'ah dalam akidah kita dan akidah Nabi tak sama. Maka paling tidak berdosa orang itu. Dosa besar. Dan setengah bid'ah dalam akidah, orang itu boleh terkeluar dari Islam. Ya, contoh bid'ah Qadariyah. Orang yang menafikan takdir Allah. Dia kata betul Allah ciptakan manusia. Tapi perbuatan manusia makan, minum, sembahyang, bekerja, itu bukan Allah ciptakan. Itu manusia buat sendiri. Allah pun tak tahu manusia nak buat apa. Sehinggalah manusia buat baru Allah tahu. Jadi kata para ulama, kalau sampai macam itu, menafikan kuasa Allah, menafikan ilmu Allah, maka bid'ah itu bid'ah yang membawa kepada kufur. Ya, keywordnya tidak ada bid'ah hasanah dalam akidah. Kalau macam tu bid'ah yang haram ni dalam akidah saja kah Ustaz? Tidak. Dalam amalan juga kalau bercanggah dengan syariat itu haram. Kan saya dah bagi contoh tadi, haji sepanjang tahun. Haji luar daripada bulan haji, haram. Haji bukan di tempatnya. Ya, ada satu ajaran di Pulau Pinang nama ajaran taslim. Ajaran taslim dia buat haji oleh pengikut dia di Pulau Pinang juga. Itu haram. Bahkan lebih parah ajaran mereka, sembahyang hanya pakai niat. Kita belajar ada 3 rukun sembahyang. 3 jenis rukun ya. Rukun qalbi, niat, rukun qauli, apa yang kita baca, dan rukun fi'li, perbuatan kita. Golongan ni tidak, dia hanya rukun qalbi saja. Kau dah sembahyang ke? Dah, tak nampak pun. Alah, aku sudah niat. Tapi orang ini tak bagus. Dia hanya sembahyang pakai niat. Tapi kalau makan, dia makan betul-betul. Habis nasi kita. Sepatutnya dia hanya niat. Kamu mau makan apa? Niat saja. Lalapan, apa yang umai, apa lagi? Midin, niat saja. Tak perlu susah-susah makan. Tapi makan betul-betul. Sembahyang pandai niat. Itu bid'ah yang haram. Ada orang bagi cadangan, solat Jumaat hari Sabtu, hari Jumaat tidak produktif. Kerana hari itu orang kerja jam dan sebagainya, kita tukar solat Jumaat hari Sabtu. Kalau dilakukan itu bid'ah yang haram. Kerana solat Jumaat sudah ditetapkan harinya itu pada hari Jumaat. Jadi saya ingat jelas ya. Kalau dari segi hukum, perkara baru boleh jadi wajib, perkara baru boleh jadi sunat, perkara baru boleh jadi harus, boleh jadi makruh dan boleh jadi haram. Baik. Minta maaf ya kalau ada di sini orang Wahabi yang hadir ya. Katanya di Sibu ada juga Wahabi, di Semenanjung pun ada, tidak heran ya. Zaman internet, zaman ini masing-masing sebarkan kefahaman masing-masing. Jadi ada satu pendiam baru yang dipegang oleh golongan Wahabi. Sebelum mereka tidak ada. Hatta Imam Syatibi tidak seperti mereka. Ya, selalu Wahabi kata bab bid'ah ini kita ikut pandangan Imam Syatibi. Imam Syatibi bukan salaf. Yang salaf Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi bid'ah kepada hasanah ataupun mahmudah dan mazmumah. Kenapa tidak ikut salaf? Dan Imam Syatibi keseorangan. Tidak disokong oleh ulama-ulama yang lain dalam bab bid'ah. Tidak disokong oleh Imam Nawawi. Tidak disokong oleh hatta guru pada Imam Nawawi tidak menyokong, menolak bid'ah yang hasanah. Jadi bagi mereka bid'ah hanya satu saja. Tidak ada bid'ah hasanah. Kata mereka siapa terima bid'ah hasanah dia lawan Nabi. Kita kena ikut Nabi, kita akan kata bid'ah semua dalalah. Baik. Kita cuba analisa ya perbezaan kita dengan saudara-saudara kita yang telah terpengaruh. Mungkin dia bukan Wahabi lah, tapi dia terpengaruh ya, dengan ideologi itu. Maka di sisi mereka, konsep ikut sunnah adalah Nabi tak buat, kita jangan buat. Nabi ada tak selawat salam tarawih? Tak ada kan dalil Nabi selawat salam tarawih. Kita jangan selawat. Ada tidak sabit Nabi berdoa ramai-ramai lepas solat? Tak ada. Kita jangan doa ramai-ramai lepas solat. Dalil umum yang Nabi kata tidak berkumpul satu jamaah
dan seorang berdoa yang lain mengaminkan melainkan Allah perkenankan doa mereka, itu tak relevan. Dia tak pakai dalil umum. Jadi bagi mereka bid'ah semua sesat, dan kalau Nabi tak buat, kita tidak boleh buat. Baik. Jadi ini salah faham, boleh jadi keliru, boleh jadi berpecah dalam masyarakat. Yang baca Yasin malam Jumaat dipulaukan oleh mereka, yang bertahlil mereka marah, ya, dan sebagainya. Dan ada kala menjadi punca sikap ekstrim, ya, dalam beragama. Ada pernah orang cakap perkara-perkara seperti kata dia, daripada bertahlil dalam masjid lebih baik berzina dalam masjid. Daripada hadir majlis selawat lebih baik hadir majlis minum arak. Bahkan di setengah negara ada jemaah masjid yang dibom kerana mereka mengamalkan sambutan maulid. Ini bahaya. Elok kita perbetulkan salah faham ini. Kerana salah faham ini, bottom line dia punya natijah dia adalah apa yang Nabi tak buat, haram kita buat. Ini pegangan yang bercanggah dengan Quran. Sesiapa yang mengharamkan satu perbuatan semata-mata kerana Nabi SAW tidak buat perbuatan itu, dia telah memandai-mandai menepikan apa yang Quran kata. Dia juga menepikan apa yang hadis kata. Dan dia telah membakul sampahkan ilmu yang dipegang oleh sekian ramai para ulama, namanya ilmu usul fiqh. Saya terangkan satu persatu, ya. Bercanggah dengan Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maksud ayat ini adalah apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambil, ya, jangan tolak apa yang dibawa oleh Nabi. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh baginda akan kamu daripadanya, hendaklah kamu berhenti. Quran kata apa? Apa yang Nabi larang. Jadi orang yang kata Nabi tak buat sudah haram, dia seolah-olah lebih pandai daripada Quran. Quran kata kalau Nabi larang, dah jangan buat. Dia kata tidak. Bukannya Nabi larang saja, yang Nabi tidak buat pun sudah haram. Ini salah. Kerana tidak semestinya satu benda Nabi tak buat kerana haram. Contoh, kita selalu berazam masuk Ramadan kita nak solat tarawih istiqamah. Ya, sebab tahun lepas kita istiqamah hanya minggu pertama. Minggu kedua kita bukan istiqamah, kita sudah lemah, kan? Minggu ketiga lagi lemah. Itulah ada orang teka-teki macam dalam cerita Piramli, apa dia kalau satu ramai, kalau dua kurang, kalau tiga kadang-kadang, ya begitu, ya. Kalau empat tu jarang-jarang. Apa dia? Salat tarawih. Minggu pertama kan ramai. Minggu kedua dah sekurang. Minggu ketiga dah kadang-kadang. Minggu keempat dah jarang-jarang. Jadi kata dia, oh tahun ni saya tidak mau lagi macam itu. Saya mau daripada minggu pertama sampai akhir Ramadan istiqamah salat tarawih di masjid. Nabi tak buat. Nabi kan sembahyang tarawih 2 malam saja di masjid, atau 3 malam paling-paling. Masuk malam ketiga atau malam keempat Nabi sembahyang di rumah. Adakah kerana sembahyang di masjid itu haram? Tidak. Tapi Nabi SAW bimbang, kalau baginda istiqamah di masjid, diwajibkan salat tarawih atas umat, nanti membebankan. Maka untuk umat, salat tarawih di masjid istiqamah tidak haram. Dalam satu kejadian, Nabi SAW dihidangkan dengan satu hidangan. Lalu Nabi SAW nak makan hidangan itu, diberitahu, ya Rasulullah, itu adalah daging dob. Ya, orang Sarawak tahu kan daging dob? Itu kan macam biawak. Tapi beza, ya, dob dengan biawak. Dob lidah dia sekeping macam lidah manusia. Saya pernah tengok, ya, ketika di Jordan. Biawak lidah dia bercabang. Jadi Nabi SAW bila dengar kata itu daging dob, Nabi tak jadi makan. Seolah-olah daging dob itu haram dimakan. Rupanya tidak. Kerana bila ada sahabat yang menawarkan diri, kata dia, kalau Rasulullah tidak nak makan, bagi kepada saya biar saya makan. Lalu Nabi beri. Ya, kalau haram tak akan Nabi beri sahabat makan benda haram. Habis Nabi kenapa tidak makan? Kerana baginda tidak biasa makan daging dob, makanya baginda tidak makan. Mungkin sebagian daripada orang Sarawak, kalau dihidangkan daging arnab, ya, atau rabbit, ya, dia tak makan. Kita cakap arnab halal, boleh makan. Dia kata, ya, tapi saya kan kalau nak makan saya teringat kucing. Bukan masalah haram, masalah tidak selera. Jadi jangan semata-mata Nabi tak buat, kita terus menyimpulkan haram, tidak semestinya. Bercanggah dengan hadis, Nabi SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang saya telah larang kamu daripada melakukan, jauhi perkara tersebut.
maka kalau orang tu kata Nabi tak buat haram, berarti dia lebih pandai daripada Nabi. Nabi kata apa yang saya larang? Dia kata tidak, yang Nabi tak buat pun sudah haram. Dan bercanggah dengan ilmu serta kaedah usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh, sumber hukum bukan hanya perbuatan Nabi sahaja. Betul, perbuatan Nabi adalah sumber hukum. Quran juga sumber hukum. Perkataan Nabi juga sumber hukum. Pengiktirafan Nabi juga sumber hukum. Ijma' ulama' juga sumber hukum. Qiyas juga sumber hukum. Maka ini seolah-olah highway ada 4 lane highway. Orang ini dia pergi tutup 3 lane. Dia kata kamu hanya boleh lalu 1 lane. Agak-agak jam tak jalan? Ya jam. Sebab tu 4 lane dia buka hanya 1. Dah lah dia buka 1 lane. 1 lane tu pula dia bagi 3. 2 dia tutup, 1 dia bagi lalu. Confirm bas dan lori terpaksa parking kat tepi. Sebab tak muat. Inilah bayangan apa yang dilakukan oleh golongan ini terhadap agama kita. Agama kita asalnya luas. Kamu nak faham hukum, Quran boleh terangkan. Perkataan Nabi boleh terangkan. Perbuatan Nabi boleh terangkan. Pengiktirafan Nabi boleh juga. Ijma' ulama' juga boleh faham hukum. Qiyas juga boleh faham hukum. Tiba-tiba Quran dia tidak perasan. Ijma' dia tidak hirau. Qiyas dia tidak pandai guna. Dia hanya fokus sunnah. Dan sunnah pula hanya perbuatan saja. Saya bagi contoh yang berlaku di negara kita. Ada orang mengamalkan zikir. Apa zikir dia? Subhanallah, Subhanallah. Ada orang amalkan zikir dengan Alhamdulillah. Ada orang amalkan zikir dengan Allahu Akbar. Yang popular di Nusantara adalah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kan popular dalam masyarakat kita. Tapi ada juga orang zikir dia hanya sebut Allah. Allah, 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 Allah. Seorang-seorang atau ramai-ramai, yang penting dia sebut Allah. Lalu ada orang kata zikir sebut Allah, Allah saja ni tak ada dalil. Nabi tak buat. Macam mana boleh kata tak ada dalil? Al-Quran bukan dalil. Al-Quran Allah berfirman, wazkurullaha zikran kasira. Hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Tapi wazkuru di situ maksudnya ingat ustaz. Ya ingat salah satu makna. Sebut makna yang lain. Kalau uzkur dengan lisan itu sebut. Kalau uzkur dengan hati itu ingat. Dua-dua dituntut. Sebut Allah dituntut, ingat Allah dituntut. Kalau sebut Allah, Allah, Allah telah terpayung dengan dalil Al-Quran. Dan telah ijma' ulama' tidak kurang daripada 700 tahun. Tidak ada ulama' larang zikir Allah, Allah. Awal-awal tokoh yang melarang adalah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Walaupun beliau orang alim, sealim mana pun seorang tokoh, tidak boleh fatwa dia melanggar ijma'. Yang ketiga, kias. Benda yang sama, hukumnya sama. Jadi zikir termasuk ibadah yang tidak diikat. Ada orang tidak tahu beza. Dia kata, ustaz, kalau asal baik boleh buat, why not kita salat subuh 4 rakaat? Bukan macam itu. Asalkan baik, yakni dari segi syarak, dari segi hukum. Sembahyang subuh 4 rakaat tidak baik. Kenapa? Kerana sembahyang jenis diikat. Dengan waktu, dengan bilangan, dengan cara. Jadi tak boleh pandai-pandai. Sudah bosan dah asal sembahyang, rokok, sujud. Saya hari ini mau sembahyang, sujud dulu baru rokok. Dia tak boleh. Tapi ada ibadah tidak diikat. Seperti zikir. Nak zikir bila? Bila-bila boleh zikir. Nak zikir di mana? Di mana-mana boleh zikir. Nak zikir dalam keadaan menghadap kiblat? Boleh tak menghadap kiblat? Tak masalah. Zikir dalam keadaan ada wuduk? Bagus. Tak ada wuduk pun boleh zikir. Nak zikir dengan subhanallah boleh. Nak zikir dengan Allah, Allah juga boleh. Sama juga seperti selawat. Selawat bila-bila, di mana, bilangan, terpulang, kemampuan dan sebagainya. Jadi dua ibadah ni berbeza. Yang diikat kena ikut ikatan, yang tidak diikat jangan pandai-pandai diikat. Yang memandai-mandai mengikat itulah bid'ah. Yang mengatakan tidak boleh selawat selang tarawih, dia kena bawa dalil. Kerana bila Allah Taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas baginda. Pernah tak Allah tetapkan bila kena selawat? Beza kalau salat, ya Allah tetapkan waktunya. Tapi kalau selawat Allah tidak tetapkan, maka termasuklah waktu yang disuruh selawat selang tarawih, sebelum tarawih, lepas tarawih, sambil tunggu makanan sampai, sambil memandu, bahkan sambil berjoging juga boleh selawat, tidak perlu pada dalil khusus. Tiba-tiba kamu nak larang, bawa dalil.
Kerana kamu ingin menyempitkan dalil yang umum. Baik, itu satu. Kemudian dia hanya pergi pada sunnah. Sunnah kata dia, tak ada dalil Nabi sebut Allah, Allah, Allah macam itu. Habis Nabi suruh, itu bukan dalil. Nabi bersabda, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah, biarlah lidah kamu tu tak putus-putus basah menyebut Allah. Jadi perkataan Nabi juga dalil. Jadi hati-hati ya. Kalau masuk kefahaman ini dalam fikiran kita atau dalam kelompok kita, akhirnya agama Allah yang luas ini menjadi sempit. Semua pun orang nak larang, haram, haram, alasan Nabi tak buat, alasan Nabi tak buat. Tidak betul begitu. Nabi juga tidak begitu. Ada benda yang Nabi tak buat, ada benda yang Nabi tak suruh, bila orang lain buat, Nabi benarkan. Baik. Dalam kaedah usul fiqh, nak tahu kata haram, pertama kalau dilarang, yang kedua kalau diharamkan, yang ketiga kalau dikeji. Kalau ada salah satu daripada tiga ini atau lebih, maka difahami oleh ulama bahawa perbuatan itu haram. Semata-mata Nabi SAW tidak melakukan satu perbuatan, itu belum pasti lagi haram. Boleh jadi haram. Contohnya Nabi SAW tidak minum arak. Memang minum arak haram, tapi haram minum arak kerana ada dalil yang lain, bukan kerana Nabi tidak minum arak. Saya bagi contoh. Pertama, tahu haram dengan adanya larangan. Contohnya firman Allah, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Maka dia Bismillahirrahmanirrahim. Maka difahami bahawa menghampiri zina itu haram. Macam mana tahu? Sebab dikatakan jangan. Jangan. Yang kedua, ada sebut haram. Innama harrama alaikumul maitah. Hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu bangkai. Yakni haram makan bangkai. Bukan makna bangkai yang busuk tergolik tepi jalan. Dia kan siapa nak makan. Bangkai ini adalah binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Ayam tu sedap, ayam masak lemon, tapi dia tidak sembelih. Itu bangkai. Boleh makan tak? Haram. Mana tahu haram? Tu Quran sebut haram. Harrama, Allah mengharamkan. Dan yang ketiga, dikeji perbuatan itu. Misalnya Nabi SAW bersabda, man ghasya falaisa minna. Siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Nabi tak kata jangan menipu. Nabi tak kata menipu itu haram. Tapi bukan daripada golongan Nabi itu satu bentuk kejian. Maka ulama faham menipu itu hukumnya adalah haram. Ini tiga cara difahami daripada Quran dan hadis bahawa satu perbuatan itu haram. Kalau Nabi tak buat, tidak. At-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi SAW tak buat satu perkara, belum menatijahkan hukum lagi. Kena tengok dalil-dalil yang lain. At-tarku la yaqtadi at-tahrim. Ini kaedah yang dipegang oleh para ulama. Semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan, itu tidak memastikan bahawa perbuatan itu haram. Jadi siapa yang kata haram sebab Nabi tak buat, ini bukan ilmiah. Ini saya tak pasti orang Sarawak kata apa. Beloya kedai kopi saja. Loya kedai kopi saja. Bukan yang ilmiah, tidak. Yang ilmiahnya Nabi tak buat, kena cek dalil lain dulu. Baik. Kenapa kawan-kawan kita jadi macam ini ya? Kita jangan membenci ya kepada saudara-saudara kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi ini, kerana mereka sangka mereka betul. Jadi kita doakan hidayah buat mereka, kita kasih kepada mereka sebagai saudara seagama. Moga-moga satu masa kita dan mereka sama-sama melihat dan mengikut kepada kebenaran. Ada punca kenapa mereka jadi begitu, iaitu mereka salah faham terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang antara lain baginda bersabda, kullu bid'atin dalalah. Apa makna kullu bid'atin dalalah? Setiap perkara bid'ah adalah sesat. Ini punca dia tak terima bid'ah hasanah. Dia kata mana boleh ada bid'ah hasanah Ustaz? Nabi yang kata setiap perkara bid'ah sesat. Ustaz pandai-pandai pula nak kata, bukan kita pandai-pandai.
Kita ikut kefahaman ulama. Ulama tidak faham hadis ini macam kamu faham. Cuba lihat Imam Nawawi rahimahullah taala kata apa. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Imam Nawawi mensyarahkan hadis dalam Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, sabda baginda SAW, dan setiap bid'ah itu sesat, haza am maksus. Ini adalah lafaz yang umum tetapi maknanya khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang Nabi SAW maksudkan adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Soalan, boleh ke kullu, kalau kita terjemah makna setiap, tapi maknanya kebanyakan? Tidakkah sepatutnya kullu itu maknanya semua? Jawapannya bukan setakat boleh. Banyak kullu dalam Quran hadis maknanya sebahagian. Jarang-jarang kullu dalam Quran hadis maknanya semua. Sebelum saya pergi kepada Quran hadis, ya, bahasa Melayu sudah cukup. Kita cuba faham istilah bahasa Melayu. Ada budak sekolah darjah 1. Dia jumpa, dia cakap, uncle, auntie, saya pergi sekolah setiap hari. Kita tanya, betul ke adik pergi sekolah setiap hari? Dia jawab, betul, saya tak pernah ponteng sekolah. Lalu kita tanya, ni auntie nak tanya, adik hari Sabtu pergi sekolah tak? Dia jawab, hari Sabtu saya tak pergi. Adik hari Ahad pergi sekolah tak? Dia jawab, hari Ahad saya tak pergi. Lalu kita cakap kepada dia, tengok adik cakap bohong, kata pergi sekolah setiap hari, tapi Sabtu Ahad adik tak pergi pun. Baik. Adik itu cakap bohong ke makcik itu yang tak faham bahasa? Kan macam makcik itu yang tak faham. Betul lah adik itu cakap, dia pergi sekolah setiap hari, 5 hari seminggu, 2 hari cuti, sekolah pun tak buka. Masih sah dia kata saya pergi sekolah setiap hari, dalam keadaan dia hanya pergi 5 hari seminggu. Itu baru bahasa Melayu. Bahasa Quran, Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, ya. Mohon ya kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan semua bid'ah sesat, buka minda. Ya, ini ambilan daripada Quran hadis, bukan rekaan Ustaz Engku. Tudammiru kulla syai'in. Taufan itu telah membinasakan setiap sesuatu. Sebab Allah perintahkan, turunkan bala kepada kaum yang ingkar. Kalau kira setiap sesuatu, ya tidak ada yang tidak binasa. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah tempat tinggal mereka, jadilah mereka itu tidak kelihatan kecuali tempat tinggal mereka. Berarti tempat tinggal tidak binasa. Tempat tinggal tu syai'un, sesuatu. Langit bumi syai'un, sesuatu tidak binasa. Gunung ganang syai'un, sesuatu tidak binasa. Maka kulla syai'in maknanya kebanyakan. Nah, contoh macam lepas tsunami, kita lihat gambar, habis rata, cuma ada satu masjid, ikonik masjid dekat Aceh tu kan. Maknanya banyak yang binasa, tapi bukan semua. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah dalam suratul Kahfi. Nabi Musa menuntut ilmu daripada Nabi Khidir alaihissalam. Tapi Nabi Khidir dah bagi tahu awal-awal, kamu kalau nak mengambil ilmu dari saya, kamu tidak akan sabar. Tapi Nabi Musa ni, kalau kali ingin menuntut ilmu dengan penuh adab, Nabi Musa kata, insya-Allah kamu dapati aku sabar. Jadi kata Nabi Khidir, boleh, syarat jangan tanya. Nak mengaji dengan saya jangan tanya awal, sampai masa nanti saya terangkan. Tapi Nabi Musa sebagai seorang Rasul, baginda tidak tahan melihat perbuatan yang pada zahir syariat tak betul. Antaranya apa? Bila mereka sama-sama naik sampan, Nabi Musa lihat Nabi Khidir lubangkan sampan itu. Itu kan dari segi syariat tak betul. Pertama, rosakkan harta benda orang lain. Yang kedua, membahayakan nyawa. Kalau air masuk kan boleh tenggelam. Tapi di akhir kisah itu Nabi Khidir terangkan, amma safinatu fakanat limasakin. Sampan tadi itu adalah milik orang miskin. Ya'maluna bil bahri. Mereka ni kerja cari makan di laut. Fa aradtu an aibah. Saya tadi tu nak rosakkan sampan tu. Maaf ya. Bismillah. Saya nak rosakkan sampan itu ada sebab. Apa sebab? Wa kana wara'ahum malik. Kerana ada seorang raja. Raja ni zalim. Ya'khuzu kulla safinatin ghasba. Raja ini mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau ikut zahir ayat Quran, semua sampan raja itu ambil.
Tapi sepakat ahli tafsir mengatakan tidak, raja yang zalim ini hanya mengambil sampan yang elok sahaja. Dia akan hantar orang cek, kalau sampan ada lubang, ada rosak, raja tidak rampas. Hanya sampan yang cantik-cantik saja raja ambil. Itulah hikmah kenapa Nabi Khidir alaihissalam melubangkan sampan irtikab akhaf ad-dararaini. Dalam bahasa Inggeris, choosing lesser of two evils. Daripada sampan langsung tidak ada, lebih eloklah sampan berlubang, nanti boleh baiki. Yang penting kullu safinah, bukan bermakna semua. Hadis Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, yang ini akan reput kecuali tulang sulbi. Maknanya kita anak Adam, bila kita mati, jasad kita akan reput. Yang tinggal hanya tulang sulbi saja. Baik, soalan. Para Nabi anak Adam atau tidak? Anak Adam. Para Nabi jasad mereka reput atau tidak? Tidak. Orang mati syahid anak Adam atau tidak? Anak Adam. Ada tidak jasad orang mati syahid yang Allah jaga tidak reput? Ada. Oh, kalau macam tu hadis ini tidak betul, Ustaz. Bukan hadis tidak betul. Hadis betul. Cara kamu faham hadis tidak betul. Kamu tidak boleh faham kullu bani Adam makna semua anak Adam. Kamu kena faham kullu bani Adam maknanya kebanyakan anak Adam bila mati jasadnya reput, tapi ada insan-insan yang Allah pelihara jasad mereka tidak reput. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, inna fil habbatis sauda shifaan min kulli da'in illa sam. Sesungguhnya pada habbatus sauda ada kesembuhan daripada setiap penyakit kecuali mati. Ulama-ulama menerangkan yang dimasukkan setiap di sini adalah sebahagian. Ada penyakit-penyakit sembuh dirawat dengan habbatus sauda, ada juga penyakit-penyakit yang tidak sesuai, maka walaupun dirawat dengan habbatus sauda tidak sembuh. Jadi ini cara ulama memahami Quran dan hadis, bukan sembrono begitu sahaja. Sebenarnya tak perlu bergaduh. Kita dan juga kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, hakikatnya sama-sama setuju kullu bukan makna semua. Tak percaya kita boleh test. Dia kata ni sambut maulid tak boleh, Nabi tak buat, sesat. Ini buat tahlil tak boleh, Nabi tak buat, sesat. Ini berdoa ramai-ramai lepas solat tak boleh, Nabi tak buat, sesat. Oh, asal Nabi tak buat, sesat. Ya, betul kata dia. Kalau macam tu aku tengok aku pun sesat juga, kita kata. Dia kata kenapa aku tak pernah sambut maulid, aku tak pernah tahlil, aku tak ada doa ramai-ramai. Kata dia, lah tapi tadi kan kamu tu bercakap dalam telefon. Nabi kan tak pernah cakap menggunakan telefon. Kiranya kamu sesat. Kamu tu kan pergi masjid hari-hari naik kereta. Nabi tak pernah pergi masjid naik kereta. Kamu tadi balik haji kan naik kapal terbang. Nabi tak pernah pergi balik haji naik kapal terbang. Kamu guna Facebook, guna WhatsApp, Nabi tak pernah. Jadi kalau kita jawab begitu, dua kemungkinan. Kalau dia WBNU, tahu WBNU? Wahabi baru nak up. Baru belajar-belajar jadi Wahabi. Belum expert lagi. Dia mungkin akan fikir balik, betul juga. Kalau asal Nabi tidak buat sesat, susahlah macam itu. Banyak benda yang Nabi tak buat. Maka kita semua sesat. Tapi kalau dia Wahabi otai, ya, sudah lama, sudah banyak tahun dah jadi Wahabi. Ya. Zaman Tua Menteri dulu-dulu lagi dia sudah Wahabi lagi. Maka dia boleh jawab. Apa jawapan dia? Dia kata, bukan begitu Ustaz. Yang Ustaz cakap itu guna telefon, naik kereta, naik kapal terbang, itu semua urusan dunia Ustaz. Urusan dunia tu tak ada masalah. Yang masalah tu kalau urusan agama. Kalau selawat, kalau doa, kalau zikir, itu yang kami kata bid'ah yang sesat. Kalau setakat guna telefon tak ada masalah urusan dunia. Perasan tak? Perasan tak dengan jawapan dia? Berarti dia telah setuju kullu bid'atin bermakna sebahagian. Di sisi dia, kullu bid'ah maknanya bid'ah agama sahaja. Bid'ah dunia terkeluar. Jadi sepakat. Kita dan dia sepakat, kullu bukan makna semua. Cuma kayu ukur dia lain. Kayu ukur kita ikut Imam Syafi'i. Bila bid'ah, cek dulu. Selari tak dengan ajaran Nabi? Selari, boleh buat. Bercanggah, jangan buat. Dia tidak. Bid'ah apa tu? Bid'ah dunia. Bid'ah dunia, okey. Bid'ah apa tu? Bid'ah agama. Haram semuanya. Kita boleh cek, kita boleh selesaikan masalah ini. Tak perlu lagi kita bergaduh dengan kawan-kawan kita yang demikian fahaman dia, kita boleh selesaikan. Mungkin tak semua perkara baru haram, atau semua perkara baru halal, atau sebagian haram, sebagian halal. Semua perkara baru haram mustahil. Ya. Dulu pun ada ulama Arab Saudi, dia tak bagi sembahyang pakai mikrofon. Kata dia zaman Nabi tidak ada pakai mikrofon masa solat.
Jadi datang ulama daripada Al-Azhar, daripada Mesir, berbual dengan dia. Ulama Al-Azhar tanya, tadi saya lihat kamu itu baca Quran pakai cermin mata. Kenapa? Kata dia, tak jelas. Supaya jelas saya pakai cermin mata. Oh, kan sama dengan orang yang pakai mikrofon supaya jelas suaranya. Kamu itu pakai cermin mata supaya jelas gambarnya, tulisan Qurannya jelas. Orang itu pakai mikrofon supaya jelas suaranya. Oh, baru dia faham. Jadi tidak mungkin semua perkara baru haram, tidak mungkin juga semua perkara baru halal. Pasti ada yang haram, ada yang halal. So kayu ukurnya apa? Kayu ukur kita ikut Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain. Pastikan perkara baru itu selari dengan syarak, dan baru halal. Tapi kalau bercanggah dengan syarak, hukumnya haram. Ini kata-kata Imam Syafi'i sendiri. Ya, saya terjemahkan, perkara baharu terbagi dua, terpuji dan terkeji. Selari dengan sunnah, terpuji. Bercanggah dengan sunnah, terkeji. Very simple. Teori terkeji lah, very simple. Tapi nak tahu selari atau bercanggah dengan sunnah, itu kerja ulama. Dan ada kalanya ulama khilaf. Ya. Apa hukum sujud di luar salat? Lepas salat sujud, lepas salat sujud. Ulama kita kata bid'ah. Sebab sujud ibadah khusus. Kalau itu bukan sujud syukur, itu bukan sujud tilawah, maka bid'ah. Tapi ada ulama kata itu sujud syukur lah, dia lepas solat dia syukur. Tapi maknanya apa? Teorinya masih sama, perkara baharu mesti selari dengan syarak. Adakah selari dengan syarak atau tidak? Ada kalanya ulama khilaf atas banyak faktor, ya. Ada kalanya atas faktor hadis. Ulama ni kata ini bid'ah yang munkarah kerana hadisnya palsu. Ulama ni kata tidak palsu, maka dia kata ini bukan bid'ah. Itu boleh jadi. Baik, kawan-kawan kita tak setuju. Mereka kata yang betul adalah macam ini. Perkara baharu kalau urusan dunia itu tidak ada masalah. Tidak bid'ah yang haram. Tapi kalau perkara baru urusan agama haram. Kita tanya betul. Betul ke begitu? Kata dia betul. Sebab Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Betul Nabi ada bersabda demikian. Tapi adakah itu maksudnya? Adakah maksudnya asal urusan dunia bolehlah buat apa saja? Tidak. Baik, kita selesaikan masalah ini, ya. Dalil kenapa ulama kita membagikan bid'ah hasanah, mungkin saya skip dulu, ya, kerana dalil ini agak panjang. Saya terus pergi kepada menilai, ya, antara dua pandangan tadi mana yang tepat. Pertama, kalau kita tengok nature of syariah, agama kita tidak sekular, dia tadbir dua-dua. Urusan ibadah, sembahyang, puasa, haji ditadbir. Urusan dunia, jual beli, sewa menyewa, nikah kahwin, urusan pentadbiran, ya, urusan hubungan antara negara, dalam keadaan perang macam mana hukum, dalam keadaan damai macam mana hukum. Jadi tak mungkinlah kalau kita kata asal urusan dunia boleh, tidak. Yang kedua, kita test. Ada dua jenis bid'ah, dua-dua bid'ah dunia, tapi hukum berbeza. Satu bid'ah namanya insurance konvensional. Kan kita bayar premium sebulan berapa, kalau kemalangan syarikat insurans bayar kita pampasan. Itu tidak berlaku zaman Nabi. Tak pernah dengar sahabat pergi musafir ambil insurans, tak ada. Yang kedua namanya takaful. Takaful juga bid'ah. Ada siapa pernah tahu sahabat Nabi jadi ejen takaful? Kan tak ada. Kedua-duanya bid'ah, dan kedua-duanya bid'ah dalam urusan dunia. Kan takaful atau insurans dua-dua is about protection, is about coverage, is about managing risk, kan, menguruskan risiko. Kenapa insurans difatwakan haram? Sebab kata ulama, insurans adalah kontrak yang ada consideration from both side. Ada timbal balas daripada pihak ini, pihak ini. Bila ada uncertainty, ketidakpastian, bila ada beri sikit dapat lebih, riba, bila ada elemen nasib, maisir, maka kontrak macam itu haram. Habis takaful sama juga, kan? Takaful kan kita tak pasti, kita beri sikit kadang-kadang dapat lebih. Pada nasiblah, siapa yang kemalangan dia dapat, tak kemalangan dia tak dapat. Kenapa ulama kata boleh? Kerana kata mereka, takaful bukan akad muawadat, bukan akad timbal balas. Takaful adalah charitable contract. Dia adalah akad tabarruk, dia akad sedekah macam khairat kematian. Kamu sedekah kepada orang yang tidak bernasib baik, dia kemalangan, maka tak ada masalah siapa yang kemalangan dia dapat. Maknanya apa? Ulama dalam menetapkan hukum tidak tengok itu urusan dunia atau agama. Mereka tengok itu urusan selari atau bercanggah dengan syariat. Lebih penting,
Kita uji dengan pendirian Nabi SAW sendiri ya. Banyak contoh dalam slide ni. InsyaAllah saya akan kongsikan kepada penganjur, dan penganjur mohon kongsikan kepada peserta. Harap peserta sudah bagi nombor telefon masing-masing. Kita akan WhatsApp. Tapi untuk faktor masa, dan YB pun saya difahamkan ada persyarat kan YB jam 11. Jadi saya rekaskan pada satu kejadian saja. Di zaman Nabi SAW ada satu orang imam menjadi imam di Masjid Quba. Imam ini buat satu amalan dalam solat ya, dalam solat yang Nabi tidak buat dan Nabi tidak suruh. Apa dia? Dia membaca suratul Ikhlas pada setiap rakaat. Berarti kalau dia jadi imam, dia baca Fatihah, habis Fatihah dia baca Qul Huwallahu Ahad. Habis Qul Huwallahu Ahad dia baca surah, baru dia rokok. Nanti rakaat kedua Fatihah lagi, Qul Huwallahu lagi sekali, baru dia baca surah, baru dia rokok. Pertama Nabi tidak buat, kedua Nabi tidak suruh, ketiga makmum tidak suka. Lalu makmum komplain. Makmum pergi pada imam, kata makmum, imam pilihlah satu. Ya, kalau imam nak baca Qul Huwallahu, selepas Qul Huwallahu dah rokok, tak payah baca surah. Kalau imam nak baca surah, ya surah, jangan Qul Huwallahu lagi. Kata imam, kamu oranglah pilih satu. Kalau kamu mau saya jadi imam, macam itulah cara saya semayang. Kalau kamu orang mau macam-macam, nanti imam lain. Jadi makmum sebenarnya suka dia jadi imam, cuma tak suka itu saja. Akhirnya bila berjumpa dengan Nabi SAW, makmum mengadu, ya Rasulullah, imam kami begini-begini. Nabi panggil dia. Nah, kalau di zaman kita sekarang ni di Sarawak, ya Jaiz lah panggil. Bila dapat komplain daripada jamaah, Jaiz panggil imam. Imam kami dapat laporan begini-begini. Bila Nabi panggil, kalau betul dah dakwaan kononnya semua bid'ah dalam perkara agama haram, pasti Nabi SAW akan menyampaikan hukum itu kepada imam. Imam, ini solat ibadah. Dalam ibadah mesti exactly macam saya. Kalau lain itu haram. Tidak. Nabi tanya dahulu. Imam, apa sebab imam tidak nak ikut cadangan dari jamaah? Dia jawab, kerana aku itu kasih pada suatu ikhlas, wahai Rasulullah. Kasih pada ayat Quran salah tidak? Bahkan baik. Dan ada tidak di sana larangan tidak boleh baca surah yang sama dalam rakaat yang berbeza? Tidak ada. Maka oleh kerana perbuatan imam itu walaupun Nabi tidak buat, pertama tidak melanggar hukum, tidak ada hukum kata tak boleh baca surah yang sama. Yang kedua dorongannya juga betul, iaitu bukan baca kerana dia salah sangka itu wajib ke apa, tidak. Dia baca kerana dia kasih kepada surah Qul Huwallahu Ahad tadi. Nabi kata apa? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu pada surah tersebut itu memasukkan kamu dalam syurga. Ini sunnah Nabi. Bukan semua benda baru haram, bid'ah, masuk neraka, tidak. Nilai dahulu. Selari kita sokong. Bercanggah dengan syarak dilarang. Itu sunnah Nabi. Dan yang terakhir dalam pembentangan pada sesi pertama ini adalah sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Pun banyak dalam senarai ini ada beberapa contoh sahabat sendiri buat bid'ah. Tapi saya nak ambil satu contoh saja, iaitu bid'ah yakni perkara baharu yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi ada orang kata, Ustaz, kalau sudah Sayyidina Uthman yang buat, itu bukan bid'ah. Kan Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il rasyidin. Sayyidina Uthman kan khulafa'ir rasyidin, maka ia bukan bid'ah. Berarti apa? Berarti sunnah khulafa'ir rasyidin buat perkara baharu yang Nabi tidak buat, tetapi setelah dinilai perkara itu selari dengan syarak. Apa dia? Azan tambahan ketika solat Jumaat. Bayangkan tiga pemimpin hebat, ya. Nabi SAW sendiri, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, zaman mereka azan solat Jumaat sekali saja, iaitu ketika khatib sudah naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi, khatib duduk sejenak, azan. Itu saja satu kali. Tapi zaman Sayyidina Uthman buat perkara baharu, kata Sayyidina Uthman, azan lagi sebelum daripada itu. Kenapa Sayyidina Uthman berani buat perkara baharu? Kerana Sayyidina Uthman berijtihad, kata beliau, ini perlu dibuat. Zaman ini orang sudah ramai, duduk jauh daripada masjid. Kalau azan ketika khatib sudah atas mimbar, nanti ramai ini tidak sempat salat Jumaat. Jadi azan awal dahulu. Azan awal ini adalah azan yang bid'ah. Tapi sahabat buat. Ada orang kata macam ni. Kata dia, ala Ustaz, itu hanya kan pendapat Sayyidina Uthman saja. La ilaha illallah. Sayyidina Uthman punya pendapat lebih bernilai daripada pendapat kamu. Ini bukan Uthman Sibu. Ini Uthman sahabat Nabi.
Kalau pendapat Sayyidina Uthman seorang saja sudah sangat bernilai, apatah lagi apabila Sayyidina Uthman berpendapat tidak ada satu orang sahabat pun yang bangkang. Ini namanya ijma' sukuti, implied consensus, that boleh buat perkara baharu dalam urusan agama asalkan ia selari dengan syarak. Ijma' sahabat Nabi. Jadi hati-hati ya, dalam kita itu nak mengekang bid'ah, biar kita faham ya, bid'ah yang macam mana yang perlu kita kekang. Ada banyak slide yang saya skip supaya penyampaian ini tidak terlampau panjang. Apapun insya-Allah ya, slide dalam bentuk PDF. Sekiranya tuan-puan telah beri nombor telefon kepada penganjur, saya nanti akan mohon penganjur kongsikan ya slide tersebut. Saya hentikan dulu sesi yang pertama. Azza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai saya pada hari dan insyaAllah sudah kita mohon untuk sesi soalan. Jadi 10 minit dari saja yang kita akan untuk soalan. Tidak ada soalan sebagai mungkin soalan bertulis semua boleh tak? Soalan bertulis boleh.